Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar-pelajar. Okay, nama cikgu Ismawati binti Samad. So, cikgu akan mengajar subjek sains kelas kamu. Pelajar-pelajar boleh panggil cikgu Isma. Okay. So, hari ini kita akan pergi kepada subtopik yang pertama. Okay, bagi bab 1 iaitu bab pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okay, baik. Sebelum cikgu pergi kepada topik kita pada hari ini, so cikgu akan perkenalkan dulu isi kandungan pembelajaran kita untuk tahun 2021. Okay, so pelajar-pelajar akan belajar 9 bab. Okay, 9 bab. Daripada bab yang pertama iaitu pengenalan kepada penyiasatan saintifik sehinggalah bab 9 iaitu bab bumi. Okay, so 9 bab ini merangkumi 5 tema dalam sains KSSM tingkatan 1. Okay, so hari ini kita akan pergi kepada subtopik yang pertama dulu dalam bab pengenalan kepada penyiasatan saintifik iaitu 1.1 sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. So, kita tengok kepada standard pembelajaran. Okay, so standard pembelajaran ni apa? Standard pembelajaran adalah hasil yang kamu perlu faham ataupun apa yang kamu kena faham di akhir pembelajaran bagi subtopik ini. Okay, so ada 7 standard pembelajaran bermula daripada 1.1.1 iaitu menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan sains. Kemudian yang kedua, mengitlak maksud sains. Yang ketiga, merumuskan kepentingan bidang sains tersebut dalam kehidupan seharian. Memerihalkan bidang sains, berkomunikasi mengenai kerjaya dalam bidang sains. Yang keenam, menghubungkait subjek yang perlu dipelajari dengan kerjaya bidang sains yang diminati. Dan yang terakhir, memerihalkan inovasi teknologi. Okey, baik. So, sebelum kita pergi kepada apa yang kita nak belajar tentang hari ini, cikgu akan berikan kamu satu situasi iaitu aktiviti seharian yang biasa kita lakukan iaitu menyidai baju. So, aktiviti ini sebenarnya sangat-sangat berkait rapat dengan sains. Okey. Kenapa cikgu kata dia berkait rapat dengan sains? Okey, kita lihat perbezaan antara dua gambar ini. Okey, kalau pelajar-pelajar sekalian akan pilih cara yang mana untuk menyidai baju? Okey, kemudian waktu bilakah anda akan menyidai baju? So, jawapan-jawapan kepada persoalan ini sangat-sangat berkait dengan sains. Okey, kenapa kita nak sidai baju waktu siang? Kenapa tak sidai baju waktu malam? Okey, kemudian yang mana satu kita nak pilih cara untuk sidai kain, sama ada kita bentangkan dia ataupun kita letak saja atas penyidai baju. Okey. Okey, mari kita lihat. Okey, yang pertama, maksud sains. Okey, sains adalah satu disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Okey, macam situasi yang cikgu berikan sebentar tadi. Okey, situasi yang ni. So, kita boleh jalankan satu eksperimen untuk mengkaji. Okey, yang pertama, cara yang mana yang kita nak gunakan untuk sidai baju untuk menghasilkan ataupun untuk mendapatkan baju yang kering dengan lebih cepat. Okey. So, kita boleh jalankan eksperimen untuk kaji situasi ini. Okey. Okay, seterusnya kita lihat apakah kepentingan sains dalam kehidupan seharian. So, kita ada 4 kepentingan sains yang kita nak bincangkan. Yang pertama, sains menyumbang kepada bidang kejuruteraan seperti pembinaan bangunan pencakar langit yang canggih. So, ini satu contoh yang kita nampak dia berteknologi tinggi. Okey, tak perlu kita ambil bagaimana teknologi nak bina pencakar langit. Cukup dengan hanya melihat bagaimana sebuah kerusi itu dicipta. Okey, kenapa kalau kamu lihat dalam makmal sains, kerusinya biasanya bahagian kakinya dibuat lebih besar ataupun
lebih kakinya perlu ada 4 kaki untuk kerusi tu. Kenapa? Okey, kemudian kita lihat sains itu penting dalam penemuan vaksin, okey, dan antibiotik dalam bidang perubatan. Kenapa dia penting? Sebab dia dapat membantu satu, mengawal penyakit berjangkit. Okay, yang kedua, kenapa pentingnya vaksin? Kenapa pentingnya antibiotik dalam bidang perubatan? Kita nak mengurangkan kadar kematian. Okey, dah terdapat banyak kajian penemuan vaksin dan antibiotik ini dapat mengurangkan kadar kematian dan boleh mengawal penyakit berjangkit. Okay, kemudian yang ketiga, kita lihat kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Bagaimana dalam bidang pertanian sains ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualiti, untuk meningkatkan kuantiti dalam penanaman, contohnya penanaman padi. Okey, kemudian kita ada baja, kita temui baja, kita temui racun serangga untuk mengawal populasi perosak di kawasan pertanian. Okay. Kemudian kita ada teknologi-teknologi yang baik yang mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Contohnya kaedah hidroponik. Okay. Kaedah hidroponik tak perlu baja. So kaedah-kaedah ini yang berkait rapat dengan sains, yang dicipta, yang dikaji untuk meningkatkan hasil tanaman. Okay. Dan yang terakhir, kepentingan yang keempat, okay, bagaimana penciptaan satelit sangat membantu memudahkan penyebaran maklumat dari segi kepantasan penyebaran maklumat, kepantasan penerimaan maklumat. Okay? So pentingnya satelit itu dicipta supaya kita dapat menerima dan menyebarkan maklumat dalam masa yang lebih cepat dan lebih efektif. Okay? So ini 4 perkara yang kita bincangkan dalam kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Okay. Seterusnya kita lihat bidang-bidang sains. Okay. Bidang-bidang sains ada 6 kesemuanya, iaitu bidang fizik, bidang biologi, bidang kimia, bidang geologi, bidang astronomi dan bidang meteorologi. Okay. So kita lihat dulu yang pertama, bidang fizik. Okay. Dia adalah satu kajian tentang tenaga dan kesannya terhadap jirim. Okay, contoh bidang fizik adalah kejuruteraan dan tenaga elektrik. Okay, seterusnya bidang biologi, okay, adalah kajian tentang benda hidup, contohnya zoologi, mikrobiologi, fisiologi dan botani. Okay. Seterusnya dalam bidang kimia, ia adalah kajian tentang jirim dan tindak balas yang berlaku, contohnya adalah farmakologi, forensik dan toksikologi. Okay. Okay, bidang yang keempat iaitu bidang biologi, bidang berkaitan batuan, tanih dan mineral. Contohnya bidang geokimia, geomorfologi dan geofizik. Okay. Seterusnya bidang yang kelima iaitu bidang astronomi. Okay, satu kajian tentang planet, bintang dan objek lain dalam alam semesta. Contohnya astrofizik. Okay, dan bidang yang terakhir iaitu bidang meteorologi. Satu kajian tentang perubahan cuaca dan iklim, contohnya hidrometeorologi. Okey, seterusnya hari ini kita nak lihat kerjaya-kerjaya dalam bidang sains. Okey, contohnya kita tengok dalam bidang fizik, okay, kita ada ahli astronomi, okay, kemudian ahli meteorologi dan yang lain. Okay, seterusnya dalam bidang biologi, okay, contohnya doktor perubatan, okay, ahli botani, ahli zoologi. Yang keempat, okay, kerjaya sains dalam bidang kimia, ahli farmasi, okay, kemudian ahli forensik dan yang terakhir contoh kerjaya dalam bidang geologi, okay, ahli geologi. Okay. So kalau kamu lihat, okay, rajah yang cikgu tunjukkan ini, guru ada dalam semua bidang. So kalau rasa nak menceburi semua bidang, okay, tanamlah cita-cita untuk menjadi seorang guru. Okay. So itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sekiranya pelajar-pelajar ada masalah, okay, boleh personal message cikgu, okay, untuk bertanyakan
soalan. Okay? Cikgu akan bekalkan tugasan dalam grup WhatsApp nanti. Okay? Itu saja untuk hari ini. Semoga penerangan cikgu mudah difahami. Okay? Assalamualaikum dan selamat sejahtera.